Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan bagaimana kita nak buat operasi tambah dan operasi tolak dalam nombor perduaan. Okey. Kalau dalam nombor perpuluhan, contoh ini nombor perpuluhan, kita ada 1 tambah 1, kamu akan dapat 2. Tetapi dalam nombor perduaan, 1 tambah 1 sama dengan 1, kosong. Berbeza sikit. So, kita pergi kepada operasi tambah terlebih dahulu. Operasi tambah. So, lihat jadual 2.5. Ada 5 tata cara operasi tambah dalam nombor perduaan. Kosong tambah kosong. Yang ini ialah nombor perduaan. Okey, kosong tambah kosong, kosong. Kosong tambah 1, 1. 1 tambah kosong, 1. 1 tambah 1, 1 kosong. 1 kosong tambah 1, 1, 1. Kalau rujuk kepada nombor perpuluhan, 1 kosong ialah 2. 1 ialah 1 lah. 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu dalam nombor perpuluhan. Tapi kamu perlu hafalkan yang dalam kotak sahaja tata cara untuk nombor perduaan. Buat tu tulisan cikgu ni. Okey. So, cikgu berikan contoh. Contoh cikgu ambil dalam buku teks saja. Cikgu ambil contoh 2.5. Cikgu ambil contoh 2.5. Soalan dia tanya, cari hasil tambah 1 kosong, 1 kosong tambah 1, 1, 1. Sorry, cikgu padam balik. Okey, cari hasil tambah 1 kosong, 1 kosong tambah 1, 1, 1. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, nombor yang pertama mempunyai 4 digit. Nombor yang kedua mempunyai 3 digit. Okey. So, cara buat jalan kerja dia ialah 1 kosong, 1 kosong. Start daripada hujung kanan. 1, 1, 1. Okey. So, yang depan sekali kita tambahkan dengan nombor kosong. Okey. So, kamu akan dapat kosong tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1 kosong. 1 tambah 1, 1 kosong juga. 1 tambah 1, 1 kosong. Tambahkan dengan kosong, kamu akan dapat 1 kosong. Okey, kita buat semakan. Bagi nombor perpuluhan, nombor yang pertama ialah nombor 10 tambah nombor yang kedua ialah nombor 7. So, kamu akan dapat 17. Okey, ini contoh yang pertama bagi operasi tambah. Alright. Contoh yang pertama bagi operasi tambah. Okey, cikgu ambil contoh yang kedua pula bagi operasi tambah. Okey, contoh yang kedua operasi tambah. Contoh yang kedua operasi tambah, cikgu ambil contoh 2.6. Tambahkan 01, 01, 00, 11. Tambahkan dengan 0111, 0110. Okey. So, cari hasil tambah dia. 1 tambah 0, kamu akan dapat 1. 1 tambah 1, kamu akan dapat 1 kosong. 1 tambah 1, kamu akan dapat 1 kosong juga. 1 tambah 0, tambah 0, kamu akan dapat 1. 1 tambah 1, 1 kosong. 1 tambah 1, 1 kosong. 1 tambah 1, 1 kosong. Tambah lagi 1, kamu akan dapat 1, 1.
Ini jawapan dia. Okey, cikgu nak terangkan tentang yang cikgu tandakan hitam ni. Okey. 1 tambah 1 tambah 1. Okey, 1 tambah 1, kamu akan dapat 1 kosong. Tambah 1, maka kamu akan dapat 1 1. Okey. So, dua contoh untuk operasi tambah. Alright. Seterusnya kita akan pergi kepada operasi tolak dalam nombor perduaan pula. Operasi tolak dalam nombor perduaan. Okey, kalau operasi tambah ada 5 tata cara, tapi dalam operasi tolak kamu cuma ada 4 tata cara sahaja. Kosong tolak kosong, kosong. Okey. Kosong tolak kosong, kosong. 1 tolak kosong, 1. 1 tolak 1, kosong. 1 kosong tolak 1, 1. So, 4 tata cara ni kamu perlu hafalkan supaya mudah kamu buat operasi tolak. Okey. Cikgu akan buat contoh dalam buku teks. Kita tengok contoh 2.8 terlebih dahulu. Contoh 2.8. Dia kata dekat situ, cari hasil tolak bagi nombor 1010 tolakkan dengan 1001. Okey. Alright. Kosong tolak 1 tak boleh, kita pinjamkan dia. So, kita pinjamkan dia akan jadi 1 kosong. Okey. 1 kosong tolak 1 akan menjadi 1. So, sini dia akan jadi kosong lah. So, kosong tolak kosong, kamu akan dapat kosong, kosong, kosong. Kosong, 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 kosong. 1 tolak 1, kosong. So, kita buat semakkan. Nombor yang pertama ialah 10. 10 tolak 9, kamu akan dapat 1. Itu semakkan dia lah. Semakkan bagi nombor perpuluhan. Okey, so contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu ambil contoh 2.9. Contoh yang kedua, cikgu ambil contoh 2.9. Buat operasi tolak bagi nombor 1100 tolakkan dengan 1011. Okey. Kosong tolak 1 tak boleh, kena pinjam sebelah. Tapi sama juga sebelah, kosong tolak 1 tak boleh. Maka kita pinjam dekat barisan yang ketiga. So, barisan yang ketiga akan menjadi kosong. So, yang sebelah ni akan jadi 1 kosong. Baru dia pinjam yang sebelah, potong jadi 1. Ini dia akan jadi 1 kosong. Okey, selesaikan. 1 kosong tolak 1, kamu akan dapat 1 kosong tolak 1, kamu akan dapat 1. 1 tolak 1, kamu akan dapat kosong. Kosong tolak kosong, kosong. 1 tolak 1, kosong. Okey, so kalau kita buat semakkan, nombor yang pertama tadi ialah 12. Nombor yang kedua ialah 11. Tolakkan dia, kamu akan dapat 1. So, ini yang merah dalam perpuluhan, yang hitam dalam perduaan. Okey. Kita tengok contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga, 2.10. Okey, contoh yang ketiga. Tolakkan nombor 1101 0110. Tolakkan dengan nombor 1100
1, 1. Okey, yang depan ni cikgu tambah sebab cikgu nak atas dan bawah bilangan digit dia ialah sama saja. Okey. So, 0 tolak 1 tak boleh, pinjam dekat sebelah. Okey, pinjamkan akan jadi 1, 0, 0. So, ini akan jadi 0 lah. Okey, 1, 0 tolak 1 kamu akan dapat 1. 0 tolak 1 tak boleh juga, pinjam sebelah. Okey, dia akan jadi 0, maka ni akan jadi 1, 0 lah. 1, 0 tolak 1 kamu akan dapat 1. 0 tolak 0, 0, 0 tolak 0, 0. 1 tolak 1, 0. 0 tolak 1 tak boleh, pinjam sebelah macam biasa. Dia akan jadi 0, ni akan jadi 1, 0. 1, 0 tolak 1 kamu akan dapat 1. Okey. 0 tolak 0, 0. 1 tolak 0, 1. So, ini ialah bagi nombor perduaan. Kalau kita semak dalam nombor perpuluhan, nombor yang pertama, kamu dapat 214. Tolakkan nombor yang kedua, kamu akan dapat 51. So, jawapan ialah 163. Yang merah ialah perpuluhan. Yang hitam ialah perduaan. Okey, jangan confuse dekat situ. Okey, cikgu rasa cukup 3 contoh untuk operasi tolak, manakala 2 contoh untuk operasi tambah. Okey. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya. Subtopik yang seterusnya ialah berkenaan dengan kod ASCII. Apakah itu kod ASCII? Menterjemah aksara kod ASCII. Okey. So, kod ASCII ni dekat kod ASCII ialah singkatan daripada perkataan American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. So, bila nak digunakan kod ASCII ni, macam mana nak gunakan kod ASCII ni? Okey, kita tengok gambar lah, gambar lebih mudah. Alright. Okey, papan kekunci. Kamu tahu papan kekunci ataupun keyboard. Katakan kamu tekan huruf besar A besar pada keyboard. Okey. Kemudian data yang dihantar kepada CPU ialah kod ASCII. Okey, data yang dihantar kepada CPU ialah kod ASCII dan CPU akan menterjemah kod ASCII kepada paparan skrin komputer. Jadi dia akan menjadi huruf A dekat situ. Okey. Sama juga dengan nombor. Sama juga dengan nombor. Okey, kamu tekan angka 5 pada keyboard. Kemudian kod ASCII akan dihantar kepada CPU. Kemudian CPU akan proses menterjemah nombor 5 ke atas skrin komputer. Okey. So, begitu juga dengan A kecil dan simbol. Simbol juga merupakan aksara jugalah. Okey, sebenarnya ada banyak aksara. So, kalau kita rujuk buku teks muka surat 35, jadual 2.7 menunjukkan kod ASCII dalam nombor perduaan dan aksara yang diwakilinya. Okey, kalau kita tengok kolom yang pertama, nombor dan simbol. Nombor dan simbol. Okey. So, kod yang kedua sama juga, huruf besar. Okey, huruf besar. Dan jadual yang ketiga ialah huruf kecil. Okey, so kalau kamu perhatikan dekat sini, dekat komputer kamu, dekat keyboard ada space bar. Space bar pun dia ada kod ASCII yang tertentu. Kod ASCII untuk space bar.
ruang kat situ. Alright. So cikgu berhenti sampai kod ASCII dahulu. Okey, untuk video kali ini cikgu berhenti sampai kod ASCII. Alright, sekian. Terima kasih.